بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal kita pada hari ini. Kita meneruskan dalam juz yang baru, juz yang ke-6, halaman 102. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala peluang yang Allah berikan. Kita sudah pun melepasi kepada 101 halaman, 5 juzuk di dalam Al-Quran yang kita doakan Allah izinkan kita meneruskan juz yang ke-6, ke-7, ke-8 hingga kelah yang ke-30 sebagai satu kesungguhan kita bersama Al-Quran. Kita ingin memastikan apa yang kita doa selama ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, betul-betul kita minta dan kita berusaha untuk mendapatkan hidayah itu. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Juz 6 Ustaz, masya-Allah. Ini adalah peluang, ada anugerah Ustaz. Betul Ustaz. Fadal daripada Allah. Dan perasaan Ustaz bila dah nak masuk juz yang ke-6 ni macam mana Ustaz? Secara peribadinya subhanallah 5 juzuk sudah dipelajari Ustaz. Dan yang pastinya selalu baca Al-Baqarah je Ustaz. Betul. Saya yang selepas-selepas itu jarang baca. Tapi alhamdulillah Allah bagi keizinan dan kesempatan juga pada tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya dapat menelaah daripada Al-Baqarah sehinggalah ke hari ini kita masuk di muka surat 102 surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Ayat demi ayat Ustaz. Betul ya. Jadi bila dulu cuba juga ya nak sembahyang ataupun kalau baca Quran nak cuba melihat apakah maksudnya, buat fahamlah kan ya. Tetapi alhamdulillah sekarang ni Ustaz ya, saya harapkan pada tuan-tuan yang berada di rumah juga mungkin ada yang kesempatan pada Ramadan yang lepas ataupun pada sekarang ini solat pada waktu malam ataupun mungkin baca Quran, lihat balik pada halaman yang telah kita bincangkan, kita baca, yang kita faham, kita cuba untuk melihat balik apa yang sedang Allah sampaikan kepada saya agar kita dapat menghargai lebih lagi apa yang Allah sampaikan. Jadi mari sama-sama kita mulakan dahulu dengan surah Al-Fatihah. Jangan lupa untuk share di Facebook masing-masing untuk kita sama-sama menjadikan ini sebagai rekod personal kita Ustaznya. Harapnya kalau katakan kita share hari ini, tahun depan Facebook munculkan kembali. Wah, kita boleh semak balik berkali-kali setiap tahun. Itu subhanallah satu pengalaman yang amat kita perlukan ya. Selain daripada gambar keluarga keluar balik, pengalaman kita anniversary, friendversary dekat Facebook, rupanya anniversary kita bersama dengan halaman-halaman Al-Quran. Jadi tolong share halaman 102 ini. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Baik, kita sama baca surah Al-Fatihah. Saya nak cuba baca dengan bacaan Murattal Bayati insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita betapa kita ini perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini kita diberikan hidayah, ya. Hidayah ini ada beberapa peringkat. Satu, hidayah bila kita diberikan deria kita untuk menanggapi kepada apa yang ada di sekitar kita. Tapi lebih daripada itu, hidayah tahap yang kedua, kembali kepada Al-Quran daripada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sambut. Dan hidayah ketiga ialah apabila kita ini betul-betul mencari cahaya demi cahaya, bukan sekadar beriman secara umum, tetapi kita mempelajari, mencari kebenaran. Dan tahap yang keempat, bila hidayah Allah tunjukkan kita sampai kita dipimpin ke syurga. Jadi pada hari ini kita akan melihat kepada apakah hidayah pada halaman 102. Mari kita sama-sama perhatikan sinopsis bagi hari ini. Bermula daripada ayat 148, pada hari ini kita akan melihat kepada topik mengutarakan keburukan secara terang-terangan. Adakah ia dibenarkan? Ini kita akan bincangkan. Seterusnya pada ayat 149, ya, ringkasannya memaafkan perbuatan tidak baik, menampakkan amal perbuatan baik dan menyembunyikannya. Apa pula hukum ataupun apakah cadangan gambaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pada ayat yang ke-150, ya, kita perhatikan apakah sinopsisnya. Jadi apakah yang berada pada ayat 150 ini bercakap tentang keimanan, ya, keimanan kepada rasul-rasul. Ada pihak yang menidakkannya, ada pihak yang menerimanya, ya, sehingga ayat 152. Dan ayat 153 Allah membongkar kepada apa yang berlaku oleh ahli kitab, dan Allah mengingatkan tentang kumpulan Bani Israel pada ayat 153 dan ayat 154. Jadi hari ini kita nak baca daripada ayat 148 Ustaz hingga ayat 152 insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Masuk yang juzuk yang ke-6, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dan saya sendiri pun kita terus bersemangat, kita terus diberi kekuatan Ustaz untuk mendalami lagi, untuk baca lagi, dan hajat kita dan juga impian kita adalah untuk bersama-sama sehingga ke muka surat 604 ya, insya-Allah taala, sebab kita nak dengar suara Ustaz Fazrul tarik. Hari ini pun suara tak berapa ni Ustaz, ya. Jadi insya-Allah harapnya doakan, ya, 604 nanti boleh baca murattal ya Ustaz, ya. Insya-Allah bukan mujawad tu memang mujawa jelah nanti kan, tak tahu, Allahu alam, ya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, mari kita sama-sama baca di permulaan ayat 148 sehingga ayat 152. Dan saya nak terus baca dengan bacaan Hijaz insya-Allah. Mari kita sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 148 hingga ayat 152 daripada ayat halaman 102 asasnya. Terima kasih diucapkan. Di mana pada ayat ini menyambung kepada perbincangan kita masih lagi dalam surah An-Nisa pada juz yang kelima, bila bercakap tentang kumpulan orang-orang munafik, iaitu orang-orang yang ada virus di dalam hatinya yang kita minta daripada Allah SWT agar dijauhkan. Maka Allah menyatakan di dalam ayat 148 ini, apakah perkara yang perlu kita perhatikan, ya, yang melambangkan sama ada dalam hati kita ada penyakit ataupun tidak. Ini adalah perkara universal, ya, maksudnya nilai yang perlu kita beri perhatian. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara berterus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Sebelum ini kita ada berbincang Ustaz, ya, su' ini adalah perkara yang buruk, ya, perkara yang buruk dalam kehidupan. Contohnya ada orang yang dia mungkin bercakap tentang orang kena bunuh contohnya, ya, itu satu perkara yang buruk sebenarnya. Jadi perkara-perkara buruk ataupun perkara-perkara yang membawa kepada maksiat ini, Allah kata Allah tidak suka ia disebut ataupun diterang ataupun diwar-warkan secara terang-terangan, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada orang yang nak mengutuk ke perkataan-perkataan yang tak baik ni, semuanya jangan diterang-terangkan, ataupun kalau ada orang buat silap jangan kita pergi sebar-sebarkan. Kerana apa? Kerana Allah tidak suka. Allah tidak suka minal qauli illa man zulim, kecuali bagi orang yang dizalimi. Contohnya dia mungkinlah kena dera Ustaz, ya, ataupun dia mungkin tidak diuruskan oleh majikannya dengan baik. Jadi bila dia buat laporan dekat pejabat buruh contohnya, dia kena beritahu majikannya begini, yang itu dia beritahu kepada hakim ataupun pembicara, bukannya dia beritahu kepada seluruh dunia. Zaman sekarang zaman social media Ustaz. Dia boleh dia tak puas hati dengan suami, tak puas hati dengan isteri, tak puas hati dengan bos, keluar dekat Facebook dahulu, ya. Jadi ini Allah beritahu sebagai satu nilai orang-orang yang beriman. Dan orang munafik adalah orang yang ada penyakit hati. Dia kalau benda yang tak baik saja kepada orang Islam, dia war-warkan. Ya, istilah yang pernah kita belajar sebelum ini iaitu istilahnya adza'u. Mereka broadcast, mereka war-warkan. Gunalah zaman sekarang ni social media, dia akan kongsikan orang ini begini, orang ini pemimpin ini begini. Dia pergi share kepada semua orang, tapi yang baik dia tak nak share. Betul. Ya, ataupun kadang-kadang dia campur-campur. Ya. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Allahu samian alima, dan Allah
amat mendengar lagi Maha mengetahui. Kerana apa sahaja keburukan yang kita cakap sebenarnya Allah dengar, dan apa sahaja keburukan yang kita sebar-sebarkan dalam WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya, Allah tahu sebenarnya. Dan bila Allah tahu, Allah dengar. Kalau katakan orang yang dizalimi, dia cakap kepada orang yang berkenaan sahaja, Allah dengar. Lebih daripada itu, walaupun dia kata mungkin dia pergi ke mahkamah ke, dia rasa hanya orang tertentu saja mendengar, tetapi yang pastinya siapa yang dengar? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pula bila rasa dizalimi baru sikit je, ya, kena kutuk sikit je, ataupun rasa terasa hati di rumah ataupun di pejabat, terus satu dunia ya mendapat laporan tentang apa yang berlaku di pejabat pada hari ini. Kalau tak betul lagi bahaya, Ustaz. Tak betul. Wah. Dia kadang-kadang benda tu dah betul, itu namanya mengumpat kan. Betul. Tapi kalau tak betul, itu istilahnya yang kita akan tengok nanti, istilahnya pada halaman akan datang, buhtanan. Ya, iaitu sebagai satu fitnah. Baik. Jadi perbincangan Hamka dalam tafsirnya ini, dia menyatakan bahawa perkara ini perlu diberi perhatian. Ustaz ya, kata beliau ialah kalau perkara-perkara buruk ini, kalau katakan di sekolah contohnya ada pelajar yang buat nakal, kan, tidak sepatutnya untuk disidangkan di halayak ramai. Kadang-kadang ada juga cikgu dia pergi umumkan di perhimpunan. Sebenarnya cikgu yang begitu dia tak baca ayat 148. Yang kita doakan pada tuan-tuan sebagai cikgu, sebagai pendidik, ataupun mak ayah pun sama juga. Kalau katakan abang buat silap, jangan diberitahu kepada semua adik-beradik. Ya, kalau nak ambil pelajaran, terus cakap dia ambil pelajaran. Jangan pula ada adik-beradik, ada anak abah hari ni kan, lepas tu nak sindir-sindir. Itu bukan kaedah al-hasanah ataupun istilahnya khaira yang kita akan tengok pada ayat yang ke-149. Ayat 149, jika kamu mengatakan sesuatu kebaikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi yang pertama ialah kalau sembunyikan kebaikan ataupun kita merahsiakan, ya, kamu zahirkan, intubdu zahirkan, tukhfu rahsiakan, ataupun memaafkan kesalahan, Allah itu adalah Maha Pemurah, Maha Berkuasa. Jadi di sini bercakap tentang kebaikan pula. Ya. Kebaikan boleh sembunyi, boleh dizahirkan. Jadi bila kena sembunyi, bila kena zahirkan, kita kena tengok keadaan. Jangan pula kita pergi zahirkan ayat Al-Quran di dalam tandas. Kan? Memang khairah, tapi di dalam tandas. Ataupun kadang-kadang Ustaz ya, bila kita ada kebaikan, ya, tapi kalau kita tayang-tayang dalam rumah kita, macam Ustaz kan, ada macam-macam dalam rumah kan. Macam Ustaz tak adalah letak dekat Facebook kan, tapi ada orang semua dekat Facebook. Saya ada tengok satu klip dekat YouTube pasal nak dapat konten baru, dia pergi ambil gambar semua apa yang ada dekat dalam rumah. Yang rahsia tak rahsia semua dia pergi tunjuk. Bawa bertenang kan. Kalau pun nak cari konten, ya, jangan sampai nak cari apa kandungan baru ataupun ialah bahan untuk di YouTube kan, jangan sampai kita menampakkan perkara yang tidak bagus, ya, ataupun benda yang bagus pun kita kena berjaga-jaga, ya, pasal ada orang istilahnya kalau Hamka kata seperti apa ataupun perumpamaan kita lah seperti diberi bunga pada kera. Ya, bunga Ustaz. Bunga memang cantik, tetapi kalau bagi pada kera, dia siat-siat dia saja. Bagi saya tak. Bagi pada Ustaz, ya. Jadi itu sebabnya kalau kebaikan kita nak nampakkan, kita nampakkan hanya pada tempat yang sesuai. Pasal ada setengah orang hasud ataupun hasad. Betul Ustaz. Dia tak puas hati je. Betul. Bila kita post dekat sini dia kata kan, kita dapat ni je, dia kata ini letak kereta, kata ini hutang 3 bulan lagi tengoklah ada ke tak kan? Jadi orang-orang begini, kebaikan kita kena tengok keadaan. Tetapi kalau katakan ada orang buat yang silap dengan kita, Allah cadangkan ta'fu an su'in, ya, iaitu kita memaafkan, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Mengapa Allah cakap afuwan qadira, ya, salah satunya ialah Allah ini memaafkan dan Allah boleh menghapuskan segala kekurangan yang ada. Katakan ada ada keburukan dalam keluarga kita. Bila kita cuba maafkan, ya, bila kita cuba simpankan, ya, kalau nak nasihat pun personal di sekolah, pengetua cakap one to one dengan pelajar, cikgu ataupun kalau bos ke, ya, one to one. Kesannya apa? Allah itu qadira.
Allah berkuasa untuk wipe up, boleh padamkan keburukan itu, kerana keburukan itu pada sesiapa ada. Ya, saatnya kalau kita main buka-bukakan kesilapan orang, kesannya orang tu kalau diketahui dia punya hidupnya, dia akan rasa amat down. Dia amat rasa tak tu. Okey, jadi mari kita tengok kepada situasi apakah karikatur kita pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan. Begitu ya. Jadi di situ sebenarnya ada kaitan dengan ayat yang ke-150, iaitu berkaitan dengan ada individu yang sebenarnya keimanannya bukan 100% tetapi 50-50, ataupun 60-40, bukannya penuh, di mana dalam kehidupannya ini dia pilih-pilih. Dan ini yang disampaikan pada ayat 150, iaitu innallazina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, iaitu orang kufur itu mereka itu inginkan apa? Yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Allah dan Rasul ni diasingkan. Apa kesannya? Kesannya dia kata saya belajar Quran, saya percaya Quran dia, saya tak percaya hadis. Allahuakbar. Dan kita berada pada bulan Rabiul Awal, Ustaz ya. Jadi kita tahu bila ada orang kata kita tak ada masalah percaya pada Nabi, percaya pada Rasul, tapi ada setengah orang, kalau orang yang kufur ini dia tak suka kepada Rasul pasal dia kata apa, kita sama saja semua agama. Ini interfaith dialog yang kita kena jaga-jaga ya, dialog antara agama yang dikata bahawa agama semua sama, semua nak buat baik. Ya, semua hormat ibu bapa, semuanya nak bawa kepada kebaikan agar dunia ni lebih bahagia, happy ever after, kan? Bahagia sampai ke syurga. Tetapi kita kena ingat, ada tak beza agama Islam dengan agama lain? Ada. Iaitu apa? Kita ada Rasul, kita ada Quran. Itu yang membezakan kita ya, selain daripada ketauhidan kita itu berbeza dengan agama-agama lain. Jadi kita kena bezakan ya. Tetapi bagi orang yang kufur, dia kata Rasul ni tak ada kaitan dengan Allah. Pasal bila dia asingkan Rasul daripada Quran ataupun daripada Allah, lepas tu dia boleh corner ya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuridu an yattakhidhu baina dzalika sabila. Mereka boleh baina sabila itu antara dua, iaitu atas pagar. Rasa dia suka sesuatu dalam Quran dia ambil, dia tak suka tak payah ambil. Rasa dia nak pergi bila perlu berjuang dia pergi, tapi orang-orang munafik ni dia bagi berperang dia tak suka. Kalau dapat harta suka. Jadi inilah virus yang ada di dalam hati menyebabkan mereka ini menjadi amat-amat selfish, amat-amat mementingkan diri, padahal orang yang kafir, Allah kata pada ayat 151 itu wa'atadna lil kafirina adzaban muhina. Kerana mereka ini menghina nabi, maka di akhirat nanti mereka diberikan azab yang hina. Jadi ini panduan untuk kita, dan sama-sama kita akan mendalami ayat 152 sebentar lagi, tapi kita lihat dahulu perkataan pada hari ini. Apakah perkataan hari ini? Jahara, yang berulang 16 kali di dalam Al-Quran. Apa maksud jahara? Jahar ini maksudnya jelas ataupun terang. Sebagaimana yang kita belajar dalam ayat 148, la yuhibbullahul jahra bisu, iaitu Allah tidak suka kita terang-terangan dengan keburukan ataupun kita memberitahu pada dunia ya, terang-terangan perkara-perkara yang sebenarnya tak baik. Share gambar-gambar yang tak bagus, ya, berita-berita yang tak bagus, yang itu lebih cepat lagi tersebar. Yang itu sebenarnya Allah ingatkan kepada kita, apa-apa yang tak baik ini jangan jaharkan, jangan jelas-jelaskan. Kalau ada orang yang salah, kita terus pergi pada orang tersebut, bukan disebar-sebarkan, kerana bila kita buat begitu, sebenarnya kita mengundang kesilapan kita juga nanti akan disebar-sebarkan oleh orang ramai yang kita doa jangan sampai berlaku. Jadi inilah panduan Ustaz ya, di dalam halaman 102 bagi ayat 148 hingga 151. Kita belajar ini pasal kita nak negara kita aman. Ya, tak adalah masing-masing cuba nak gaduh antara satu sama lain, dan keamanan ini yang diperjuangkan oleh pahlawan kita juga peluang untuk kita sama-sama menyokong ya dalam kempen kita, Yayasan Tabung Angkatan Tentera Malaysia, Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia, di mana tuan-tuan digalakkan, diseru untuk sama-sama kita menyumbang, membantu mereka yang mungkin sudah berjasa tetapi dalam keadaan kepayahan sekarang ini. Moga-moga
aman negara ini mereka sudah laksanakan. Betul, kita juga tugas kita membantu mereka dan juga mengamalkan apa yang kita belajar sebentar tadi. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita banyakkan ucapan salawat kita kepada kekasih yang kita rindui, insan yang berkorban seluruh kehidupannya untuk menyampaikan Al-Quran kepada kita, menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tak lain dan tidak bukan junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Hari ini kita berada di juzuk yang ke-6 Ustaz. Ya. 5 juzuk telah kita baca, kita dengar, kita hayati dan kita fahami isi kandungannya dan kita iltizam kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita perbaiki dan juga untuk kita jalani kehidupan dengan menelusuri kehendak-kehendak dan juga peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Inilah satu nikmat, satu anugerah Allah Taala kurniakan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita amat-amat berterima kasih kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan Al-Quran kepada kita. Maka ayuh kita perbanyakkan ucapan salawat, tambah-tambah lagi Ustaz kita berada di bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan malah-malah sebenarnya hari ini pun bila kita baca ayat 152 kita belum lagi lihat tapi apakah isinya ialah wallazina amanu, orang yang beriman itu kepada Allah wa rusulihi walam yufarriqu baina hadin, ya, dia tidak akan mengasing-asing, menolak-nolakkan rasul ni saya suka, rasul ni saya tak suka, ataupun kalau orang yang kufur itu ialah yang dia cuba asingkan Allah dan rasul. Pasal bila asingkan itu jadi baca Quran dia ataupun dia beriman sahaja, tak payah nak buat ikut pada nabi, ya. Kalau zaman nabi itu nabi suruh okey jom kita pergi berjuang, jom kita derma, jom. Yang ini tak apalah saya suka, yang penting saya buat baik. Kan. Jadi dia tidak mengikut kepada junjungan nabi. Jadi keimanannya itu keimanan yang tidak berpijak pada bumi nyata. Yang itu digelar munafik. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi ini perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mendepani kepada pelbagai kumpulan manusia, Ustaz. Sebabnya kita ni dengan Quran ni kena bersahabat betul-betul. Pasal apa? Pasal nak dapat Quran ni zaman dahulu, Ustaz, penuh dengan air mata, dengan darah sebenarnya. Menggadai nyawa, Ustaz. Menggadai nyawa. Ya, subhanallah. Ya. Itulah kita nak ajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk kita terus bersahabat, untuk kita terus berukhuwah kat sini, kita bergabung demi Al-Quran di platform rasmi kita, Facebook kita Sahabah Al-Quran, #Quran Time dan juga #Quran Time. Juga boleh ikuti di YouTube, Telegram dan juga Twitter #Quran Time Official dan juga Instagram, iaitu Instagram @Quran Time Official. Bolehlah kita bersua di situ secara maya, di bermacam-macam platform kita itu. Dan pastikan juga kita nak sentiasa ulang kaji ilmu tajwid kita. Barangkali lama kita dah belajar lupa, jadi hari ini kita nak sentuh kembali.
kita nak tengok kembali tajwid kita, iaitu tentang praktikal ataupun ulang kaji kita pelajaran sebelum ini, iaitu 4 sifat lazimah, dan kita nak fokus pada hari ini iaitu tawassut, iaitu suara pertengahan di antara syiddah, yakni suara tertahan, dan rakhawah, suara terlepas. Maksudnya suara pertengahan di antara kita lepas suara kita, tertahan suara kita, terlepas suara kita, dia duduk tengah-tengah. Apa huruf yang terlibat? Itulah huruf lam, huruf nun, huruf ain, huruf mim, huruf ra. Ada 5 huruf. Lam, nun, ain, mim, ra. Ataupun orang panggil lin umar kan, ataupun tak kisahlah, yang penting 5 huruf itu. Contohnya kita boleh tengok pada ayat yang ke-149 dan 154. Contohnya ayat 149, au ta'fu ansu, au ta'fu ain tu kan. Artinya huruf ain di antara tertahan dengan terlepas. Dia tengah-tengah. Dan juga mungkin ayat yang ke-154, wa qulna lahum. Contoh dia. Jadi sifat tawassut ini saya harap tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, bolehlah praktikal ataupun boleh baca dengan guru-guru kita, sama ada secara berdepan, tapi sekarang agak susah sikitlah nak hadir di kelas tu, secara online, insya-Allah. Ada peluang di online tu, ambil peluang tersebut, ya, sementara lah Ustaz, ya. Sementara kita ini PKP, tapi bila ada peluang balik nanti, kita bolehlah berjumpa dengan guru-guru, istilahnya apa Ustaz? Talaqi Ustaz. Kita ada guru-guru kita, Ustaz Tirmizi, subhanallah, penuh kelas Ustaz. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan merupakan salah seorang juga pelajar online kelas Ustaz Tirmizi kita, dan kelas saya tak banyak Ustaz. Masya-Allah. Tapi bolehlah, insya-Allah kita akan untuk pastikan tahu di mana apa istilahnya rawaha, rakhawah. Itu selalu je tukar-tukar tu, ya. Rakhawah. Kemudian syiddah. Dan hari ini tawassut, ya. Tawassut itu di tengah-tengah, ya, tengah-tengah ketika di antara tertahan dengan terlepas. Bukannya baina dzalika sabila, ya. Bukan yang itu, ya. Itu yang kita nak teruskan pada hari ini, bila dalam halaman 102 ni Ustaz, ya, Allah memberitahu kepada kita apakah sifat orang-orang yang beriman, bukan orang yang munafik, ya. Orang munafik itu ialah bila dia suka cakap benda buruk-buruk. Benda buruk kepada orang beriman, dia suka, dia sebar-sebarkan. Tapi kalau benda yang baik, dia simpan-simpankan. Yang itu satu. Kemudian ayat yang ke-150 tadi itu, Allah ingatkan tentang orang kufur itu ialah apabila dia ini suka baina dzalika sabila. Dia tidak ada di atas pagar. Dia bukan tawassut tadi. Bukan. Itu untuk makhraj, kan. Tapi dalam kehidupan kita kena ada stand, ya. Kita kena ada pendirian, bukannya baina dzalika sabila. Dan Allah highlightkan tentang sifat orang beriman pada ayat 152, iaitu walladzina amanu, ya. Adapun orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan tidak membeza-bezakan di antara mereka, maksudnya kita terima Nabi Musa, kita terima Nabi Isa, kita terima Nabi Muhammad, semua nabi, berbanding dengan orang Yahudi, dia tak terima Nabi Muhammad. Orang Kristian tak terima Nabi Muhammad, contohnya dia terima Nabi Isa. Kita terima segalanya, kita beriman kerana semuanya itu adalah satu agama, iaitu agama tauhid kepada Allah Subhanahu taala. Jadi Allah kata apa? Orang beriman ini kelak Allah akan berikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kana Allahu ghafurar rahima, ya. Jadi yu'tihim ujurahum itu maksudnya dia kalau kita bekerja Ustaz, ya. Kita bekerja, kita dapat ajar. Dapat dia punya gaji dia. Gaji kita di atas muka bumi ini apabila kita jaga iman kita. Kalau katakan ada yang tersilap sedikit apa sebagainya, Allah boleh ampun, syaratnya iman kita kena betul. Macam ada setengah orang dia tak semayang, ataupun semayang lewat apa sebagainya, tapi dia tahu dia beriman, sembahyang kena awal, kena sembahyang, Allah boleh ampunkan, tapi kena baikilah, kan. Tapi kalau ada yang kata sembahyang tu tak penting, kan, menyusahkan je, contohnya, itu sebenarnya adalah ciri orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sambung pada ayat 153 dan ayat 154. Kali ini bercerita tentang ahlil kitab dan juga utul kitab, orang yang diberikan kitab pada zaman dahulu, Bani Israel. Jom kita baca bersama, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-153, 154, dua ayat saya. Kita nak cuba baca dengan jarkah pula, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 153 dan ayat 154 kali ini Allah membongkar, memperkenalkan kepada kita tentang ahli kitab, orang-orang yang pakar kepada kitab ini, ya, yang diberikan ilmu daripada kitab, dan lebih daripada itu untuk kita ambil pelajaran. Kalau tadi kita bercakap tentang orang yang kufur, orang yang munafik dan orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi Allah kata apa? Yas'aluka, ya, akan meminta kepada engkau wahai Muhammad, iaitu ahli kitab, ya, ahli kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Apa cerita ni sebenarnya? Pasal ahli kitab ni dia tak terima Nabi Muhammad. Allah. Jadi dia kata kalau dah turun pada Nabi Muhammad, manusia kan, turun pada kami je. Dia tak puas hatinya sampai tahap begitu, dia minta terus. Kata Allah apa? Faqad sa'alu, sebenarnya ahli kitab ini zaman di Madinah itu, tapi sebenarnya kalau pengikut Bani ataupun Bani Israel, pengikut Nabi Musa, mereka pernah memohon sa'alu Musa, kepada Nabi Musa lebih besar daripada itu, akbar min dhalik, iaitu apa? Faqalu arinallaha jahrah, ya, bukan sekadar nak kitab, tapi tolong beri tahu kepada Tuhan, kami nak tengok Tuhan. Tengok, ya Allah. Ya, sampai tahap begitu sekali. Tak cukup dengan apa yang ada petanda kebesaran Allah SWT. Dia lebih kurang macam nilah ustaz, ya. Dia kalau orang duduk di sesuatu negeri, dia kata ada katakan penguasa lah, ya, pemimpin yang kata kita kena buat A, B, C ikut SOP. Ini daripada pemimpin atasan. Saya tak nak dengar alasan awak. Saya tak nak dengar arahan awak, saya nak jumpa Agung. Allah. Kalau Agung cakap saya pakai pelitup muka, baru saya pakai. Allah. Itu tandanya apa? Itu orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Dan ini Allah maklumkan pasal apa? Jangan sampai kita jadi begitu. Ya, jangan sampai kita asingkan, tidak mahu ambil daripada Nabi. Ada yang kata kita baca Quran je, kan, tak payah ikut pada sunnah Nabi. Padahal sebenarnya Nabi lah yang memperjuangkan Quran, yang beramal dengan Quran, yang boleh menunjukkan contoh. Kan? Kalau tidak, Allah boleh je turunkan Quran tu dekat Gua Hira, pergi semua pergi ke Mekah. Lepas tu bila COVID-19 tak boleh pergi ke Mekah, lepas tu kata kepada Allah, ya Allah, aku tak dapat Quran, ya Allah. Kan? Jadi Rasul dan juga orang-orang yang
mewarisi rasul itu di kalangan ulama adalah orang-orang yang sebenarnya perlu kita hargai dalam kehidupan kita. Baik. Jadi di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang mereka ni apa? Bila dah mereka minta begitu, fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Kerana kezaliman mereka, kerana mereka minta benda yang tak patut, ya, Allah bagi sa'iqah, petir, ya. Dan lebih daripada itu, mereka lepas dah berlaku perkara itu, bukan sekadar dia tak ambil pelajaran daripada sa'iqah itu, thumma takhadul ajla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, ya. Mereka ini ambil anak lembu, ya. Kalau kita lihat sejarahnya itu, Nabi Musa pergi bertemu Allah, mereka ada lembu daripada emas itu, dan kemudian disembah lembu tersebut. Ya, mengapa lembu bukannya monyet ke apa? Lembu ini adalah satu binatang sepanjang sejarah yang banyak didewa-dewakan. Ya, jadi itu sebabnya mengapa dalam surah Baqarah yang kita belajar sebelum ini Allah suruh sembelih lembu, kerana kalau boleh sembelih maksudnya Tuhan tak kuat, boleh disembelih. Ya, ini mesej kepada agama-agama yang menyembah kepada lembu. Baik, tapi hebat macam mana pun apa yang mereka buat, menarik kat situ Allah kata fa'afauna an zalik. Kami mengampunkan, memaafkan mereka. Jadi mesejnya apa kepada orang-orang munafik pada zaman Nabi, pada orang yang kufur, ahli kitab yang kufur, juga pada kita, besar macam mana pun dosa sampai syirik begini pun Allah boleh maafkan. Jadi kalau kamu dah dengar cerita ni, kalau kamu tak nak lagi bertaubat, engkau ni memang tak boleh pakai betul kan. Ini mesej yang kita dapat daripada ayat ini, wa ataina Musa sultanan mubina, dan Allah memberikan pada Nabi Musa ini apa? Kami berikan pada Musa kekuasaan yang nyata, bukti yang nyata, ada mukjizat. Zaman sekarang kita tak ada, saya tak bawa tongkat lah Ustaz. Pasal tongkat, kalau saya ada pun tongkat tu tak boleh bertukar jadi ular yang menjadikan tuan-tuan yang melihat program sekarang ini rasa wah ini macam magic. Tak. Tetapi apakah mukjizat yang masih lagi ada zaman sekarang? Allahuakbar. Inilah Quran. Inilah mukjizat yang diberikan pada Nabi Muhammad, pada umat Nabi Muhammad. Dan bila kita baca begini dengan penuh selesa Ustaz, ya, tuan-tuan di depan TV boleh share lagi dekat Facebook. Subhanallah, kalau kita lihat pada sejarah Nabi, ada sahabat yang kena mengendap-endap untuk dengar Al-Quran, untuk baca Al-Quran. Dan perjuangan Nabi bersama Al-Quran ini, ya, kalau kita bercakap tentang daripada Mekah ke Madinah itu, nak berjalan ke Gua Thur itu, naik bukit dulu Ustaz. Rasanya kalau saya panjat bukit Gua Thur itu, Ustaz tahu kan Gua Thur yang dekat itu, memang tinggi betul. Hanya untuk apa? Untuk memperjuangkan iman, memperjuangkan Al-Quran. Untuk siapa? Bukan sekadar untuk Nabi Muhammad, tetapi untuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ini daripada ayat 153, dan di hujung itu ada satu ayat 154. Kita minta Ustaz kita baca sekali lagi Ustaz, pasal Allah bercerita kalau kamu ahli kitab Bani Israel contohnya, utul kitab ini, Allah dah ampunkan, sila ambil serius sikitlah. Ya, Allah dah mula ya. Jadi apa ayatnya? Jom kita baca bersama. Okey, baik, kita nak baca ayat 154 Ustaz, ya. Okey, akhir sekali ayat ni di bawah, saya dua ayat yang dua baris yang akhir insya-Allah. Jom mari kita sama-sama baca insya-Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'na fawqahum at-tura bimithaqihim wa qulna lahum udkhulul bab wa qulna lahum udkhulul bab sujjadan wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 154, maksudnya dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang Baitul Maqdis itu dengan bersujud, dan kami perintahkan juga kepada mereka, jangan kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, hari Sabat, dan kami telah mengambil daripada mereka perjanjian yang kukuh. Jadi ini adalah kisah tentang Bani Israel yang menjadi kaum kepada Nabi Musa, dan kita telah pun belajar sedikit satu bahagian pada surah Al-Baqarah, dan kali ini Allah sentuh lagi dalam surah An-Nisa. Jadi apakah cerita ataupun perkara ini? Allah kata wa rafa'na, dan kami angkat fawqahumut tur, ke atas mereka bukit Sinai. Ya. Jadi mungkin ada yang tanya, ini sebenarnya apa sebenarnya maksud ayat ni kan? Betul ke diangkat? Memang angkat betul Ustaz ya, bukan angkat sekadar secara maya sahaja, bukan. Betul Allah angkat, tapi apa maksud di sebalik ayat ini? Mitsaq ataupun bimitsaqahum ini ataupun bimitsaqihim ini ialah perjanjian yang berat yang difahami oleh kedua-dua pihak. Ya, jadi mereka ini berjanji dengan siapa? Dengan Allah. Mereka sedar ada Taurat, ya. Mereka ada peraturan yang mereka kena ikut. Tapi apa yang berlaku ialah mereka ni yang tadilah bila katakan dia Nabi Musa dah datang, dah dapat dah Taurat, dia kata pada Nabi Musa, tak cukuplah. Arinallah, ya, kami nak nampak Allah. Nampakkan kami kepada Allah. Dan lepas daripada itu kena peti, ya, sebahagiannya meninggal. Sembah pula lembu misalnya. Jadi dia macam tak makan saman, degil melampau punya ni. Allah beritahu ini agar apa? Bukan kita sekadar cakap teruk betul Yahudi ni kan. Sebenarnya jangan sampai ada Yahudi dalam diri kita. Yang degil betul sampai sekarang tak nak sembahyang. Ya, ada Quran time, jomlah dengar sikit, dengar pun tak apa. Kalau tak boleh 1 jam, setengah jam, tak boleh 10 minit, pasang-pasang waktu lapang. Degil betul. Kan. Kalau tak silap kata orang baling cengeng apa? Cengeng. Cengeng betul hang ni. Contohlah. Ya. Kalau orang Terengganu cakap apa? Orang Terengganu tu dapat jalan. Dapat jalan. Dapat jalan ni. Memang tak nampak jalan ya. Okey. Okey. Pandai ya. Saya boleh translate terjemahkan ya. Jadi tak nampak peluang, dia degil melampau. Jadi pada ayat yang ke-154 ni, kalau orang degil Ustaz ya, dia kalau katakan ini bukan rotan ni, ini pen kan ya, tapi kalau kat rumah tu kalau anak degil sangat, buat kerja rumah tak nak, buang sampah tak nak, apa yang dibuat oleh ayah dia ambil. Ini bukan ni lah, ini contoh je ya. Katakan ada rotan tu. Okey. Okey, nak buat ke tak nak buat? Dah kita dah janji kan kena buang sampah, setiap orang buat kerja masing-masing. Ayah akan letakkan rotan tu dekat okey. Sampai dia pergi ke dapur, sampai dia ambil tu, sampai dia buang sampah, okey. Selesai. Ini yang berlaku kepada kaum Bani Israel. Allah angkat Tur, bukit Sinai itu, bimitsaqahum wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Kamu hendaklah masuk ke pintu Baitul Maqdis itu dengan sujud. Jadi perjanjian itu sila ambil serius. Jangan nak tunjukkan degil sangat. Kau ni siapa? Lebih kurang gitulah Ustaz ya. Nak menceritakan pengajaran untuk kita bahawa jangan sampailah Allah bagi kita, sekarang ini kita COVID-19 Ustaz ya. Jangan sampai dekat tepi-tepi kita penuh dengan orang yang meninggal, baru kita rasa nak ambil serius dengan Quran yang kita ada, sampai kita dah tersesak nafas ya. Satu Malaysia ini kalau di Canada Ustaz ya, kawan saya cakap kadar orang meninggal kat sana lebih kurang 50 kali ganda daripada sini. 50 kali ganda. Maksudnya kalau kat sini mungkin berapa orang? Mungkin 4-5 orang bagi setiap 1 juta. Ya. Kat sana sampai 200-300 orang per 1 juta. Maksudnya terlampau ramai ya. Orang Kanada pun ramai kat situ. Jadi nak ceritanya jangan sampai ia berlaku kat negara ini. Kerana apa? Tidak mengikut perjanjian. Wa qulna lahum la ta'du fis sabt. Jangan melampau pada peraturan hari Sabtu, jangan ambil ikan pada hari Sabtu ya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha ya, iaitu apa? Kami telah mengambil daripada mereka perjanjian yang kukuh. Jadi perjanjian kukuh ini satu Nabi Musa Bani Israel dengan Allah SWT, dan satu lagi ialah bila bernikah Ustaz. Mitsaqan ghalidha juga. Dia berat ya, berat nanang ya. Jadi berat nanang tu pasal teruk kan, tapi kalau katakan orang tak ambil serius, memang berat nanang. Betul ya. Yang perlu kita ambil perhatian, yang perlu kita ambil pelajaran resolusi daripada halaman ini, mari sama-sama kita perhatikan.
Iaitu yang pertama, jangan mengucapkan kata-kata buruk kepada seseorang, ya, jangan kita mewar-warkan perkara buruk, ya, aksi-aksi yang tidak baik, orang mengumpat, orang mengutuk di social media, kecuali kalau kita dizalimi perlu berhujah di mahkamah, diizinkan. Yang pertama. Yang kedua, membina iman. Sebenarnya dengan tidak memilih-milih kebenaran wahyu, ambil ayat Quran yang ini saya tak suka, saya tidak amalkan, jangan pilih-pilih. Itu tanda iman yang betul dan mantap. Dan yang ketiganya, ambil pelajaran daripada Bani Israel yang mempermainkan wahyu. Kita doa sama-sama Ustaz, untuk kita sama-sama dipimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah mulut kami, lidah kami daripada kata-kata nista ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan tangan kami, jari kami daripada menulis perkara-perkara yang menyakiti orang lain ya Allah, perkara-perkara yang mengundang fitnah ya Allah, perkara-perkara yang mengundang keburukan ya Allah, seterusnya perkara yang mengundang dosa daripadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami, telinga kami, mulut kami, lidah kami senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ke hadratmu ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba-Mu yang mana mendapat syafaat kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari nanti ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Justru ya Allah, ringankan lidah kami untuk senantiasa bersalawat kepada kekasih kami junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita. Kita terus menjejak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha, tuan-tuan, menyumbang dan menyokong kepada usaha kita menyebarkan kesedaran Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh menyumbang di nombor yang tertera agar kita boleh membanyakkan lagi program-program usaha dakwah berteraskan kepada Al-Quran. Bertemu lagi kita pada jam 5, pada jam 10 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.